Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقال الله تعالى في كتاب العزيز من سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ثم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'. Jadi alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kefarduan yang diwajibkan ke atas setiap daripada kita, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba yang istiqamah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan kita kemudahan untuk kita terus melaksanakan dan menambah amal-amal ibadah yang kita ingin jadikan bekalan sebagai bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Aminin. Alhamdulillah juga kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai usaha kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat di atas setiap nikmat yang dikurniakan ke atas kita, nikmat daripada kita kecil lahir kecil sehinggalah besar kini, nikmat daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat, khususnya dua nikmat yang sangat berharga dan bermakna dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjalanan hidup kita. Allah Ta'ala jadikan hidup kita ini sebagai satu wasilah, sebagai satu perantara supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin lama kita hidup, insya-Allah makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga dengan apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala kurniakan kita dengan sebaik-baik pengakhiran, ya, ini dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Aminin. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini sekali lagi dapat kita bersama-sama berkumpul dan menghadirkan diri dalam sebuah majlis yang mana insya-Allah sepanjang majlis ini berlangsung ada di dalamnya berbagai kebajikan, banyak manfaat dan kebajikan yang moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, khususnya hadirnya kita pada malam ini dengan niat untuk mengimarahkan rumah Allah,
dengan niat iktikaf di rumah Allah, dengan niat untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah kita bahawa semua itu dicatat sebagai amal ibadah kita, insya-Allah. Moga-moga dengan duduknya kita pada malam ini, setiap saat kita, setiap minit yang kita duduk ini, kita lalui ini, moga-moga ianya dicatat sebagai amal kebaikan kita, insya-Allah. Amin. Jadi hadirin hadirat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung perbahasan kita yang sama yang kita biasa bacakan okey, pada setiap minggu, iaitu hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang telah disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, yang mana kita telah sampai ke hadis yang ke-29, hadis yang sangat menarik, hadis yang sangat cantik untuk kita jadikan panduan, yang ditanyakan oleh sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Okey, kita telah bahaskan sedikit pada minggu lalu, insya-Allah kita akan terus bahaskan pada minggu ini, dan kita cuba cari seberapa banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan kita amalkan untuk kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lalu berkenaan matan hadis daripada An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku dengan suatu amalan yang memungkinkan aku untuk masuk ke dalam syurga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan dapat menjauhkan diriku dari neraka. Qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta 'an azim. Kamu telah bertanyakan, wahai Muaz, soalan yang sangat dahsyat, soalan yang sangat besar, soalan yang sangat berat untuk orang laksanakan. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yasirun ala man yassarahullah, dan sesungguhnya ianya akan menjadi mudah, perkara yang azim tadi, yang berat tadi akan menjadi mudah, ala man yassarahullah, kepada mereka yang Allah Ta'ala kurniakan padanya kemudahan. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Okay. Sembahlah kamu akan Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, wa tasumu Ramadan wa tuhajjul bait, dan puasalah di bulan Ramadan, dan kerjakanlah haji di rumah Allah. Summa, kemudian, qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair, mahukah kamu aku tunjukkan akan beberapa pintu kebaikan. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa sadaqah tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kecil. Kama yudfi'ul ma'un nara, seperti mana terhapusnya api akan air. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang pemuda pada kesejukan malam. Summa tala, kemudian Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, hatta, sehingga balagha ya'malun, sampailah ayat yang di akhirnya menyebut ya'malun. Summa, kemudian, qala, sabda Nabi lagi, alla ukhbiruka bi ra'sil amri, mahukah kamu aku ceritakan tentang ketua segala urusan, wa umudihi, dan tiang-tiangnya, wa zirwatu sanamihi, dan tanda-tanda keagungannya. Qultu bala ya Rasulullah, maka Muaz menjawab, silakan ya Rasulullah. Qala, sabda Nabi, ra'sul amri Islam, penghulu segala perbuatan adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya adalah solat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak kejayaannya adalah al-jihad.
Summa, kemudian, qala ala ukhbiruka bimilak zalika kulli. Mahukah kamu untuk aku ceritakan tentang perkara yang akan melibatkan perkara yang lain, sesuatu yang berperanan melibatkan perkara yang lain. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Muaz bin Jabal, silakan ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka Nabi SAW mengambil akan lidahnya. Wa qala, dan bersabda, kuffin alaika haza, jagalah, cukupkanlah diri kamu, awasilah diri kamu akan ini, sambil Nabi menunjukkan ke arah lidahnya. Qultu ya Nabi Allah, maka Muaz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi, adakah kita semua akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan? Faqala, maka jawab Nabi, sakilatska ummuk. Sakilatska ummuk, ini adalah kalimah bahasa Arab, percakapan orang Arab yang membawa maksud percakapan bahasa Arab yang membawa maksud, tidakkah kamu tahu? Walaupun kat sini dia kalau terjemah satu-satu ni ada maksud ibu kamu. Dia punya secara mafhum dia, tidakkah kamu tahu hal yakubban nasa, betapa ramainya manusia finnar, di dalam neraka nanti, ala wujuhihim, akan dicampakkan ke dalam neraka nanti, yang mana berjalan di atas muka-muka mereka. Au qala ala manakhirihim, ataupun dalam keadaan yang menyeret muka-muka mereka. Allah hasaidu alsinatihim, itu semua adalah kerana hasil daripada percakapan mereka. Rawahu at-Tirmizi, riwayat Imam at-Tirmizi. Wa qala hadisun hasan sahih, dan dikatakan hadis ini tarafnya hasan sahih. Maka hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekali lalu berkenaan tentang matan hadis, yang mana kita baca sekali lalu pun kita dah nampak perjalanan hadis ini ke arah yang macam mana, apa yang Nabi cuba sampaikan kepada sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal adalah seorang yang sangat disukai Nabi SAW. Dalam sebuah peristiwa Nabi sebut, inni uhibbuka ya Muaz. Kita teringin Nabi untuk sayang kita. Kita teringin Nabi untuk suka kita. Tapi Muaz special. Nabi sebut sendiri depan dia, ini uhibbuka ya Muaz. Sungguhnya aku sukakan kau ya Muaz. Kerana sifatnya Muaz itu selalu berdamping dengan baginda Nabi SAW, dan betapa beruntungnya dia kerana dapat mendengar Nabi kata Nabi suka akan dia. Untung Muaz ni, antara keuntungan dia lah. Jadi hadis ini ditanyakan kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan pada aku, ceritakan kepada aku amalan yang boleh masukkan aku ke dalam syurga dan dapat menjauhkan daripada neraka. Seperti yang kita dah bahaskan pada hadis-hadis yang sebelum ini, ini antara menunjukkan sifat para sahabat, keinginan para sahabat, yang mana kita boleh jadikan teladan, kita boleh jadikan motivasi kita. Sahabat yang dekat dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, yang dijaminkan keredaan bila kita sebut nama dia. Contohnya Muaz bin Jabal, kita sebut nama dia radhiyallahu anhu, keredaan Allah ke atasnya. Sebut nama, kita doakan redha Allah. Dan mana mungkin orang yang mendapat redha Allah tu tak dapat masuk ke dalam syurga. Pasti mereka diberi jaminan oleh baginda Nabi SAW akan masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Namun dalam jaminan, dalam doa yang ada, mereka masih lagi berusaha untuk mencari amalan, menambah amalan yang dapat mendekatkan diri mereka dengan redha Allah Subhanahu wa taala, dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting dalam hadis ni disebut yubaiduni anin nar. Dalam hadis-hadis yang lain sahabat tanya nak masuk syurga je. Dullani anil amalin yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku cara nak masuk syurga. Ada beberapa buah hadis. Namun hadis ini special sikit. Yang mana Muaz bertanya nak masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Yang mana
inilah yang paling utama, yang paling kita takuti, yang paling kita tak nak sekali berlaku pada kita bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lalu ataupun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyazubillah. Moga-moga kita semua terpelihara daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab setiap pada kita akan dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang kita lakukan dekat dunia. Okey, namun walaupun alhasil ujungnya nanti kita tetap masuk ke dalam syurga Allah, namun sebelum tu kalau kita ada kesilapan-kesilapan ataupun asbab-asbab yang membawa kita masuk ke dalam neraka Allah, maka akan masuklah kita dulu ke situ supaya dapat dibasuh dan disucikan daripada kesalahan-kesalahan yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran khususnya. Okay? Sebab tu ditanya kat sini, dapat jauhkan diri daripada neraka. Dan hadis ni sangat elok untuk kita fahami dan kita amalkan. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi menyahut soalan itu dengan respon yang sangat baik. Soal ta'an azim, wahai Muaz, soalan kamu ni sangat hebat. Sangat hebat, yang mana jarang orang tanya tentang ini. Sebab soalan yang membawa kepada dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka. Sangat hebat. Okey. Wa innahu la yasirun ala man yasarahullah. Dan ingatlah, Nabi ingatkan kepada Muaz, Nabi sebut, sesungguhnya walaupun nampak macam berat, nampak macam amalan tu kalau dijawab seolah-olah suatu amalan yang sangat berat, tapi yakinlah bahawa seberat-berat amalan itu pasti akan menjadi mudah bagi mereka-mereka yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ada ayat Al-Quran ada menyebutkan mereka-mereka yang mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemenangan itu diberi maksud, ditafsirkan sebagai kemudahan. Mudah untuk melakukan amal ibadah, mudah untuk solat, mudah untuk puasa, mudah untuk bayar zakat, mudah untuk sedekah. Itu semua adalah hasil daripada usaha mereka-mereka yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak melakukan perkara-perkara yang Allah suka, maka Allah Ta'ala beri kemudahan. Bila Allah Ta'ala beri kemudahan, maka senanglah dia untuk melakukan perkara-perkara yang mungkin pada sesetengah orang tengok macam susah. Ada orang mungkin dia boleh berlari maraton berkilo-kilometer. Okey, dia boleh tahan berkilo-kilometer tanpa rasa lelah yang sangat berat, tanpa rasa semput. Tapi belum tentu dia boleh dapat solat dengan khusyuk selama 5 minit. Belum tentu dia dapat solat sepanjang malam, menunaikan masa yang sama maraton tu, menunaikan masa yang sama maraton kepada solat sunat. Belum tentu lagi. Kerana mereka yang dipermudahkan oleh Allah, Allah Ta'ala kehendakkan ke atas dia mudah, maka belum tentu dapat melakukan apa yang disebutkan tadi. Jadi intinya di sini adalah kita perlu berusaha untuk mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang nak solat, ada orang nak solat, nak sangat disolat, tapi dia diuji macam-macam dugaan. Ada je dugaan yang datang. Ada orang nak sangat sedekah, tapi diuji dengan pelbagai dugaan. Ada orang diberi kemudahan, ada depan mata boleh sedekah, boleh solat, tapi dia pilih untuk tak nak solat, tak nak sedekah. Itu pun ada macam-macam ragam juga. Jadi mereka-mereka yang dimudahkan Allah, maka jangan lepaskan peluang untuk melakukan amal ibadah. Kemudian Nabi sebut perkara asas sekali nak masuk dalam syurga. Nabi sebut yang pertama ta'budullah. Kena menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah bermaksud meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan, hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah, untuk diabdikan diri kepadanya. Diabdikan diri, diserahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi perkara pertama sekali nak masuk dalam syurga Allah, ibadah. Banyakkan ibadah kepada Allah. Maka akan membukalah peluang untuk masuk dalam syurga Allah. Wala tusyrik bihi syai'a, dan jangan syirik pada Allah. Sekali dah syirik pada Allah, maka
peluang nak masuk syurga makin tipis. Kerana kita dah menduakan, kerana dah menduakan satu-satunya pemilik syurga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauhkan perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Ada syirik jali, syirik yang jelas. Yang ini beriktikad bahawa ada sesuatu yang lain yang boleh menunaikan hajat kita. Itu pun kena jaga-jaga. Okey. Ataupun ada syirik khafi, syirik yang halus. Okey, namun semuanya perlu kita elakkan dengan kita sentiasa menanamkan iktikad dalam hati kita bahawa la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati, semua amalanku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Buat apa amalan pun niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat amalan niat selain daripada Allah syirik. Tinggalkan amalan bukan kerana Allah adalah riak. Okey, itu kata-kata para ulama. Kena jauhkan daripada sifat-sifat syirik. Sekali dah masuk susah, dah masuk situ termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Okey, dan dosa besar hanya akan diampunkan dengan cara taubat nasuha. Baik, wa tuqimus solah, dan perkara ketiga Nabi sebutkan nak masuk dalam syurga, wa tuqimus solah. Kalau tadi yang pertama ta'budullah, menyembah diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga ni barulah wa tuqimus solah. Nak masuk syurga kena solatlah. Tak solat, apatah lagi yang fardu, maka peluang nak masuk syurga tu tipis. Masih ada peluang sebab dia dah berpegang pada i'tikad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi dah jamin siapa yang beriman mengucap 2 kalimah syahadah ada tempat dia dalam syurga. Tapi adalah beberapa perkara, beberapa tempat yang perlu dia langsaikan hutang dia. Dia tak solat, dia kena masuk dalam neraka sakar. Kena cuci kan, berapa banyak solat yang dia tak buat, dia kena cuci, duduk dalam tu lama-lama sampailah habis hutang dia. Tak puasa, kena masuk dalam satu tempat di neraka sampai selesai dia punya siksaan kerana tak puasa. Tak bayar zakat, ada kena tempat disucikan, dibersihkan kerana meninggalkan zakat. Okey, yang penting yang beriktikad pada Allah dan Rasulnya ada tempat di syurga. Tapi ada tempat-tempat lah yang perlu dia lalui sebelum masuk dalam syurga tu. Wa tuqimus solah, jagalah solat, utamanya yang fardu, dan sebaik-baiknya tunaikanlah solat dalam keadaan berjemaah. Okey, tunaikan dalam keadaan berjemaah. Usahakan untuk berjemaah. Seafdal-afdal solat adalah secara berjemaah. Kalau dekat tempat kerja, kalau ada 2 orang buatlah jemaah. Ini paling biasa kalau kita lihat dekat R&R. Ada 10 orang, 10-10 sembahyang sendiri-sendiri. Padahal dalam satu tempat ruang yang besar, luas. Bila tengok itu sayang, rugi. Sedangkan setiap seorang tu boleh dapat 27 kali ganda pahala kalau buat jemaah. Tapi sebab masing-masing mungkin kurang mengamalkan solat jemaah, jadi setiap seorang dapat satu je, rugi. Padahal masing-masing solat yang sama. Contohnya solat zuhur, sama solatnya, tapi solat asing-asing. Jadi sebab tu kalau dekat tempat-tempat macam tu kena usahakan untuk jemaah. Tak ada masalah kalau orang tu tengah sembahyang sunat, kita nak solat fardu, tak ada masalah, boleh masuk. Kalau orang tu dia solat qasar 2 rakaat, kita nak solat tamam 4 rakaat, tak ada masalah, boleh masuk. Dia dah bagi salam, kita sempurnakan solat kita. Cukupkan 4 rakaat. Kalau orang tu dah habis sembahyang, okey, jumpa orang yang baru datang nak sembahyang, nak solat jemaah, dia pun boleh ulang lagi sekali lagi solat yang dia dah buat tadi, ulang lagi dengan niat i'adah ataupun dia niat solat sunat. Yang penting dapat berjemaah. Yang tak bolehnya kalau orang tu tengah solat jenazah, kita nak jadi makmum tak boleh lah, sebab dia punya kaifiat dah lain. Solat jenazah tak ada rokok, tak ada sujud. Nanti kita pula yang pening, macam mana nak rokok nak sujud. Okey, solat jenazah je yang tak boleh masuk. Solat yang lain kalau nak masuk berjemaah boleh, tak ada masalah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang tengah sembahyang sunat ba'diyah pun kita boleh masuk solat fardu isyak ataupun maghrib, tak ada masalah. Yang penting kita usahakan untuk dapat pahala jemaah. Baik. Kemudian waktu ti zakah, Nabi sebut tunaikan zakat. Kerana dalam zakat itu dapat menjamin harta ataupun menjamin keinginan ataupun kemampuan saudara-saudara kita yang lain. Kerana zakat tu dia akan kembali kepada fakir miskin. Ada 8 asnaf, mereka-mereka yang akan diberi zakat.
Okey, harta kita yang kita dapat yang banyak tu akan dikongsikan kepada asnaf-asnaf tadi. Ada bahagian-bahagian mereka. Okey, dan zakat ini biasanya dia ada nisab. Ada nisab. Maksud nisab apa? Maksud nilai minimum. Okey, nilai minimum, dan nilai itu sangat tinggi. Mereka-mereka yang berkemampuan saja yang wajib zakat. Kalau tak sampai nisab, tak sampai haul, belum wajib untuk dia melakukan zakat. Kecuali zakat fitrah lah. Zakat fitrah, mereka yang puasa sebab nilainya tak besar, kena buat zakat fitrah. Ini zakat harta, zakat ternakan dan zakat lain. Mereka-mereka yang dah cukup syarat, kenalah tunaikan zakat. Seperti yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, menjadi Khulafa Ar-Rasyidin. Usaha dia apa? Usaha dia yang paling banyak kita baca iaitu memerangi orang yang tak nak bayar zakat. Sampai bergaduh dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kenapa engkau pegang orang Islam? Mereka ni kan beriman dengan Nabi. Mereka ni kan beriman dengan Allah. Kenapa kau pegang mereka? Sayyidina Abu Bakar kata, mereka tak nak bayar zakat, maknanya mereka dah tolak rukun Islam. Mereka tolak rukun Islam, maksudnya mereka dah keluar daripada Islam. Dan mereka yang telah keluar daripada Islam, maka dia digelar sebagai orang-orang yang murtad dan layaklah untuk ditumpahkan darahnya jika tidak bertaubat. Itu berlaku perbalahan ataupun ketidaksefahaman antara dua sahabat yang besar. Itu antara usaha nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya zakat. Kemudian watasumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini pun wajib. Nak tunjukkan betapa wajibnya bulan Ramadan ni, sehingga kan mereka yang mungkin tak dapat berpuasa kerana ada beberapa keuzuran, kenalah dia ganti puasa tersebut. Okey, kena ganti sebelum masuk Ramadan yang lain. Ada pun disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, puasa di bulan selain daripada Ramadan tak sama ganjaran dia macam mana menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ganjarannya berbeza, tapi dari segi kewajipan tak dapat buat yang bulan Ramadan satu hari, wajib ganti satu hari, walaupun ganjarannya tak sama, sebab bulan yang lain. Kena buat puasa Ramadan. Waktu hajjul bait, dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Ini kalau kita lihat, ini 5 perkara ini semuanya termaktub dalam rukun Islam. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi nak sebut mereka yang selesai menyempurnakan 5 rukun Islam, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Senang je. Okay, nak masuk syurga Allah, amalkan 5 rukun Islam. Maka akan dijaminlah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis lain daripada Abu Hurairah yang menyebutkan bahawa wa ma taqarraba ilayya 'abdin. Dalam hadis qudsi Allah Taala sebut, tidaklah digambarkan dekatnya hamba-Ku denganku. Ini hadis kursi, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menceritakan keadaan orang-orang yang melakukan perkara fardu. Perkara fardu apa? Perkara fardu itulah dia rukun Islam yang 5 tadi. Yang melakukan perkara-perkara fardu, maka dia merupakan antara hamba-hamba yang usaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dekat dengan Allah, maka akan mendapatlah dia atta ahibbahu. Akan Allah Taala sukai. Dan wala yazalu 'abdin, dan tidaklah orang yang berusaha untuk dekat denganku tadi, melaksanakan amalan-amalan fardu tadi, berusaha untuk dekatkan diri kepadaku, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan cenderung untuk melakukan amalan-amalan bin nawafili, amalan-amalan sunnat, amalan-amalan sunnat, hatta uhibbahu, sehinggalah aku mengasihi mereka. Maksudnya apa? Mereka-mereka yang berjaya mempertahankan amalan-amalan fardu, melaksanakan amalan-amalan fardu, mendisiplinkan diri, menjaga, memelihara amalan-amalan fardu, secara automatik dia akan cenderung untuk buat amalan-amalan sunat. Jadi bila berjaya buat amalan fardu, cenderung pula buat amalan sunat, itulah yang akan membawa kepada penambahan bekalan untuk bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya formula dia. Jaga yang fardu, cenderung buat yang sunat. Banyak buat yang sunat, bertambahlah amalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alal aqal, paling tidak pun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang kita bersedia dengan amalan. Namun kita kena berpegang bahawa masuknya kita ke dalam syurga Allah nanti
adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, kasih dan sayang Allah kepada kita. Allah Taala tengok, Allah Taala kasih dulu, Allah Taala kasihan dulu pada hamba-Nya, baru dah dapat masuk. Jangan bila dah masuk dipertikaikan, kenapa tak tengok amalan? Kalau Allah Taala dah gunakan Allah punya sifat Maha Adil, maka setiap satu takkan terlepas daripada satu pun Allah Taala akan nilai. Dan bila kita tahu Allah Taala dah nilai setiap satu daripada kita, yang mana kita pula banyak kekurangan, maka mungkinlah ada perkara-perkara yang akan menyebabkan kita tak berjaya masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu masuk dalam syurga Allah kerana rahmat Allah. Dan nak masuk dalam golongan orang yang mendapat rahmat Allah, sudah pasti mereka-mereka itu yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, membuat perkara-perkara yang Allah suka. Barulah ada peluang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain tidak bukan buat perkara-perkara yang Allah suka itu, termasuklah dalam dia tadi buat perkara-perkara yang fardu dan menambah amalan-amalan yang sunat. Jadi Nabi sebut pertama sekali nak settle, nak masuk dalam syurga, Nabi sebut selesaikan yang 5 tadi, rukun. Jaga 5 tu. Tak buat yang 5, tak buat yang wajib, maka wajib pada dia untuk ganti. Dainullah ahaqqu min dainin nas. Hutang dengan Allah lebih berhak daripada hutang dengan manusia. Hutang manusia pun kita kena bayar. Dalam surah Al-Baqarah disebut satu muka cerita tentang hutang saja. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Sampai akhir ayat, satu ayat satu muka. Cerita tentang hutang. Itu hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah apatah lagi. Tentang solat. Solat tu amalan kita sendiri. Kalau kita tak sempat buat, kita dah tak ada kat dunia, waris kita tak boleh nak gantikan solat untuk kita. Berbeza dengan haji, berbeza dengan puasa. Puasa mungkin boleh bayar denda atau sebagainya. Tapi kalau solat, itu amalan kita sendiri. Jadi kena usahakan. Okey, tunaikan yang fardu, jagalah yang fardu. Kemudian Nabi menyebut lagi kepada Muaz bin Jabal. Selesai 5 tadi, rukun Islam tadi yang 5, Nabi terus offer. Nabi terus offer kepada Muaz bin Jabal, dan ini para ulama sebutnya sebagai kaedah usulul hakim. Usulul hakim, yang ini cara-cara seorang pengajar yang bernas. Itulah yang ada pada Nabi SAW. Nabi tengok Muaz bin Jabal ni, dia mencari-cari jalan untuk menambah amalan. Terus Nabi bagi lagi apa yang dia boleh buat. Okey, Nabi tengok dia ni ada potensi nak tambah amalan, Nabi bagi lagi tips-tips. Itu namanya kelebihan yang ada pada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi tanya, ala adullukum ala abwabil khair. Mahu tak engkau aku ceritakan tentang pintu-pintu kebaikan? Belum sempat lagi Muaz jawab na'am. Kalau ayat lain kita tengok Muaz jawab bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Tapi yang ni Muaz tak sempat jawab. Muaz belum jawab, Nabi dah terus sebut as-saumul junnah. Maksudnya Nabi bagi tahu perkara tu kerana Nabi lihat Muaz bin Jabal ni boleh buat. Tak payah jawab pun Nabi dah bagi. Apa dia yang Nabi ajarkan? Pintu-pintu kebaikan. Maksud pintu-pintu kebaikan ni apa? Maksudnya Nabi nak kita buat supaya dapat bawa diri kita berada dalam kebaikan. Mudah untuk kita buat yang fardu tadi, mudah untuk kita buat yang sunat tadi. Macam mana cara dia? Yang pertama, as-saumul junnah. Puasa itu perisai. Okey, puasa itu perisai. Buktinya kita semua dah rasa. Kalau bulan Ramadan kita puasa, kita rasa diri kita ni paling terjaga. Okey, kita rasa diri kita paling terjaga. Nak cakap yang bukan-bukan pun kita rasa kita tengah puasa, tahan diri. Nak makan berlebihan, makanan yang tak diperlukan pun kita tahan diri. Nak buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat pun kita tahan diri kita kerana kita berpuasa. Itu namanya perisai, melindungi diri kita daripada kita masuk ke dalam kebinasaan ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyaklah berpuasa. Dalam hadis lain juga Nabi pesan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatawazzaj. Wahai para pemuda, jika kamu dah mampu maka berkahwinlah. Kalau tak mampu, nak kahwin tak mampu, maka alaika bisaum. Kenalah berpuasa, kerana puasa itu akan menjaga diri kamu. Okey, jadi puasa tu
perisai. Akan menjaga diri. Bila badan kita dah lemah, bila badan kita dah tak banyak tenaga, maka kita lebih berfikir fokus untuk beribadah. Kita dah tak usaha dah nak buat benda-benda yang bukan dalam perkara-perkara yang kena buat masa puasa. Okey, nak mengumpat ke, nak berkata belakang tentang orang ke, nak ambil barang orang tanpa izin ke. Kita dah jaga diri kita sebab kita sedang berpuasa, dan itulah maksud puasa sebagai perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu sifatnya akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, seperti mana terhapusnya api oleh air yang mengalir. Ada api terbakar, air lalu terpadam. Itulah sifat macam mana sedekah menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Namun yang disebut di sini adalah khati'ah, dosa-dosa kecil kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar tak termasuk dengan kelebihan sedekah. Dosa-dosa kita dengan manusia tak termasuk dengan dalam kelebihan sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada dosa dengan orang sekeliling kita, kita bersedekah dengan harapan dosa kita tu terhapus, maka kefahaman kita tu tak tepat. Sebab dosa kita dengan orang yang mungkin kita zalimi itu, orang yang kita sakitkan hati dia itu, hanya akan terhapus bila kita perbaiki hubungan kita dengan dia. La yahillu li'imri'in, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayah jura akhihi fauqa salasati ayyam. Orang Islam yang dengan sengaja membelakangi saudaranya sendiri gara-gara bergaduh fauqa salasati ayyam, lebih daripada 3 hari. Nabi melarang orang yang tak nak bertegur siapa lebih daripada 3 hari dengan sengaja. 3 hari itu kenapa 3 hari? Kerana 3 hari itulah cukupnya tempoh orang tu muhasabah diri, turunkan ego dan saling bermaafan. 3 hari itu dah cukup. Lebih 3 hari, maka kalau dia tak betulkan, maka dia akan berada dalam keadaan menanggung dosa memutuskan silaturahim. Okey. Dosa dengan manusia kena selesaikan. Dosa dengan Allah, hutang dengan Allah, dosa syirik, maka kena taubat nasuha. Dosa syirik tak terhapus dengan sedekah yang banyak. Okey, sedekah hanya menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Kalau syirik dosa besar, ataupun dosa-dosa yang lain yang berkenaan tentang dosa yang besar yang telah dilakukan, caranya bukanlah dengan bersedekah. Sedekah tu menghapuskan dosa-dosa kecil sahaja. Okey, kemudian wasolatu rajul fi jawfil lail, dan solat, dan solat lelaki, disebut dalam ni rajul. Dalam kaedah bahasa Arab, muzakkar makna lil jami'. Disebut muzakkar maksudnya adalah secara menyeluruh. Ada ulama kata rajul kat sini sama juga macam anisa. Laki yang solat malam sama aja ganjaran dia dengan orang perempuan yang sembahyang malam. Namun ada pendapat yang mengatakan bahawa digunakan istilah rajul di sini kerana rajul inilah yang paling berat nak usahakan solat malam. Jadi bila dengar Nabi sebut rajul, maka kita alert lah bahawa kita ni rajul dan kita kena usahakan untuk solat malam. Jawfil lail. Jawfil lail maksudnya sejuk, kesejukan malam. Maksudnya paling afdal adalah sepertiga malam, malam yang tengah sejuk. Malam yang lepas isyak, malam yang belum sepertiga malam, itu belum masuk dalam waktu yang afdal. Tapi kalau nak hidupkan, nak qiyamul lail, silakan, tak ada masalah. Cuma yang lebih afdal waktunya sepertiga malam, orang tengah tak ramai, orang tengah tidur. Sebab waktu itulah yang paling khusyuk untuk kita bermuhasabah diri, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bacakan ayat daripada surah Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un, sehinggalah ayat akhirnya kalimah ya'malun. Okey, jadi itu antara pintu-pintu kebaikan. Bila dah buat yang fardu tadi, selesai buat yang fardu, kita amalkan pula pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebutkan tadi, maka insya-Allah besarlah peluang kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tengok pun tadi dah banyak perkara-perkara yang kita lihat. Semua yang Nabi ajar tu semua perkara yang bermanfaat. Solat malam, orang yang banyak solat pada waktu malam, banyak ganjaran yang Allah Taala berikan.
Dan yang paling besar sekali kesan dia, orang yang solat malam ni dia lebih rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap malamnya dia mengakui kesalahan, kesilapan diri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat malam itulah antara amalan-amalan yang kalau kita dapat usahakan, kita sendiri akan rasa nikmat betapa indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam sebuah ayat, fa in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kalau kamu buat perkara yang baik, kebaikan tu akan kembali balik pada diri kamu. Yang rasa seronok, yang rasa sedap, yang rasa nikmat kita manusia. Allah Ta'ala tak berhajat langsung kepada kita punya amalan. Maksudnya kita buat ke amalan tu, kita tak buat ke amalan tu, Allah Ta'ala masih lagi maha berkuasa. Tak berkurang pun kuasa Allah tu hanya kerana makhluk tidak beribadah kepada Allah. Itu kita punya akidah, Allah Ta'ala maha berkuasa. Maksudnya kita buat amalan, yang akan rasa nikmat tu kita sendiri. Kita yang buat solat malam banyak, yang rasa tenang tu, yang rasa sejuk hati, yang rasa dekat dengan Allah tu kita sendiri. Jadi inilah antara pintu-pintu kebaikan yang boleh kita amalkan, dan mudah-mudahan kalau kita amalkan ini, makin dekatlah kita dengan Allah dan mudah jalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan perbahasan yang lepas ni barulah ada kaitan dengan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya, macam mana amalan yang dapat kita buat supaya dapat menghindarkan daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dapatlah kita ambil pengajaran dan manfaat, dan dapat juga kita sampaikan kepada ahli keluarga yang terdekat dengan kita, dengan niat kita sebar-sebarkan kebaikan. Yang mana Nabi sebut, mandalla ala khair, siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia pun akan mendapat ganjaran yang sama seperti mana orang itu membuat kebaikan. InsyaAllah kita tutup dengan sedikit doa. Na'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa dina ila siratikal mustaqim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya jabbar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.